Okey geng, so hari ni kita akan tengok Shanda punya impact range. Kita akan tengok daripada segi build quality, kita akan tengok ciri-ciri dia, kita akan tengok bateri dia, dan kita akan test kuasa dia. So kalau nak tengok benda ni beraksi, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Okey geng, Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. So hari ni kita akan tengok Shanda punya impact range ada banyak benda yang kita nak kupaskan kali ni. Jadi saya akan try buat video ni sependek mungkin lah. So impact range ni macam hari tu saya ada review impact range Postman hijau. Sambutan untuk video tu agak menggalakkan, tapi masalahnya impact range tu susah nak dapat stok sebab apa, seller pun ada cakap benda tu adalah limited edition. Saya ada juga review Top Shack punya impact range, tapi benda tu beli daripada Banggood. Tak ramai orang juga yang ada account Banggood so kali ni saya try yang Shanda punya ni lah. Yang ni saya beli daripada Siang Ho, Weng Heng Machinery. So maknanya kita boleh dapatkan di sini, dan supportnya juga datang daripada lokal so bukannya daripada international seller. So itu yang buat saya rasa macam mungkin ini adalah alternatif yang mungkin lebih baik daripada Postman hijau So untuk package dia yang ni dia datang sekali dengan hard case. Shanda ni harga dia RM229. So benda ni boleh beli daripada Shopee pun boleh, kalau direct dengan Siang Ho tu pun boleh. Nanti saya letak contact dia dekat description kalau nak beli benda ni lah. So package dia datang sekali dengan hard case So hard case yang interestingnya dia datang dengan dua bateri jadi pada saya benda tu walaupun harga dia lagi mahal daripada Postman hijau tu, tetapi dia punya package dia pada saya lebih value sebab kita ada extra bateri kat sini. Macam Postman hijau tu pun ramai yang tanya saya kalau katakanlah mana nak beli bateri ekstra dia. So yang ni dah memang datang dengan bateri ekstra and then dia ada datang sekali dengan socket wrench 22mm dengan charger tapi charger jenis cucuk je, so dia akan cucuk dekat bateri tu direct macam ni so kita charge pakai macam tu. Dia ada datang sekali dengan belt clip dan tali, dan dia ada o-ring dengan dia punya locking pin dia. So semua benda memang muat kat dalam kotak ni. Jadi kita boleh simpan kalau kita nak simpan atau nak bawa pergi mana-mana, kita boleh bawa dalam kotak ni. Okey, untuk impact wrench ni so dia ada rubberized grip dekat keliling supaya nanti boleh protect. Kalau katakanlah kita letak dekat lantai nanti dia akan protect dengan bumper guard ni. And then dia punya rubberized grip lah, and then dia punya plastik dia semua ok lah, standard je lah, standard macam tools lain, cuma ada sikit kasar kat sini. Gearbox housing dia adalah rasanya aluminium so kalau test dengan magnet, ok, kita melekat dia melekat pada skru. Dia menggunakan half inch punya impact socket so dia punya socket ni adalah setengah inci. Dan yang bestnya dia ada lubang untuk hex punya adapter so kalau katakanlah kita nak pakai untuk pakai screwdriver screwdriver bit, kita boleh masukkan kat situ. So kita boleh masukkan kat situ, tapi dia tak ada locking lah, dia just friction fit dengan ada magnet je kat dalam kot. Kemudian dia ada punya switch dia, reverse dengan forward, dan tengah dia adalah untuk locking So ini adalah brushless motor. Dia menggunakan brushless motor. So specification dia ialah dia rated 460 Nm. Dia punya maximum RPM ialah 3200 RPM. Dan yang 2800 ni sebenarnya adalah BPM beats per minute, bukannya RPM, dia salah tulis ni, ataupun IPM, impact per minute. Dan kat bawah ni kita ada dia punya tempat setting bawah ni ada dia punya setting mode dia. Untuk forward dia ada dua setting, iaitu high speed dengan low speed Lepas tu untuk reverse nya
dia ada dua setting juga, untuk auto stop dan full reverse lah. So auto stop tu macam saya review sebelum-sebelum ni pun ada function tu, maknanya bila kita dah longgarkan nut tu dia akan berhenti sendiri. Itu untuk mengelakkan daripada nut tu melayang masa kita longgarkan dia. So berat dia dalam 1.08 kg untuk ni tanpa bateri, dan berat dengan bateri ialah 1.7 kg. Agak berat lah pasal baterinya pun agak besar. So bateri capacity dia tak ada tulis macam biasa. Semua benda yang dia tulis ni 88 VF ni apa benda semua ni adalah iklan semata-mata je. Jadi kita tak boleh percaya langsung dengan 88 VF ni. Apa maksud dia pun saya tak tahu. Jadi ada banyak teori dalam internet pasal benda ni, tapi yang setahu saya tak ada yang definitif. Yang ditulis kat sini ialah 8000 mAh. Yang saya sure memang bukan lah. Tapi kita akan tengoklah lepas ni kalau apa sel dalam dia macam mana, dan kita akan test dia punya capacity sekali. So bila kita masukkan ni, dia akan berlampu macam tu. So kita setkan kat forward. So, bila forward dia ada dua mode. Cara dia ialah kita kena tekan dulu, and then dia ada tulis mode dia. So ini high speed dan ini ialah low speed. Ok, ini yang 3 bar ni adalah indicator bateri. So kalau reverse pun ada dua mode, dia akan start lampu kat sini. So itu adalah auto stop function, dan kalau kita tekan lagi sekali lampu tu hilang, dia akan reverse saja. Ok, satu benda yang hari tu saya tak tunjuk masa dengan Bossman tu iaitu penggunaan ring ni. Ring ni dengan locking pin ni. Jadi hari tu ramai orang tanya, tapi saya sebab dah buat preview tu, jadi sekarang ni saya tunjuk sekali lah locking pin ni dengan O-ring ni. So tujuan dia adalah untuk macam kalau katakanlah yang ni dia bagi yang free punya soket ni 22mm. So dia ada bagi impact socket ni 22mm. Kita akan masukkan dekat situ. Jadi biasanya kalau macam ni je pun dah okey dah. So dia tak adalah senang sangat terkeluar. Sebab apa? Dia masih ada friction ring dia kat depan ni. Tapi kalau katakanlah kita nak betul-betul pastikan yang dia tak bergerak nanti, so kita boleh gunakan locking pin ni dan cucuklah kat tengah-tengah ni. So dia akan stay kat situ, dan O-ring ni kita akan slidekan ke dalam supaya locking pin tu tak tercabut nanti. Ok, so itu gunanya O-ring ni dengan locking pin tu tadi. Jadi bila kita gunakan nanti dia lock, dia takkan tertanggal masa kita pakai nanti. Untuk charger dia, kita kena cari adapter yang boleh tukar daripada China pin macam ni kepada UK plug lah yang kita biasa pakai. So kalau kadang-kadang tu kita ada yang plug multi plug tu, boleh pakai dengan benda ni. Ok, untuk bateri ni pula bateri dia tak sama dengan Makita style. Jadi macam kalau kita tengok yang Bossman nya hari tu, so ini Bossman nya hari tu. So dia menggunakan Makita style punya connector. Jadi dia compatible dengan bateri Makita lah. Sama macam yang Top Shark hari tu. Ini yang Top Shark nya hari tu saya ada review. So yang ni pun adalah sama Makita style punya bateri, dan yang ni adalah Makita. Jadi tiga-tiga ni adalah compatible antara satu sama lain. Tapi yang ni dia punya connector dia sangat lain. Jadi ini tak boleh pakai dengan bateri Makita. Kalau kita nak beli bateri ni, kita kena beli bateri yang untuk Shanda ni. Ok, so kita tengok apa bateri dia pakai dalam ni. Ok, so ini dia punya BMS dia. Dia
punya konektor dia menggunakan plate. Jadi kita boleh tengok konektor antara bateri itu adalah pakai plate, which is a good thing. Kita akan tengok dalam dia punya bateri ya. Untuk sel dia kita tak dapat tengok jenis dia, so dia menggunakan 18650 punya bateri sel. Yang ni saya rasa ni mungkin dia punya ni lah, dia punya ampere hour dia 1500. Tak ada lagi dia punya tulisan lain, jadi kita tak dapat nak tengok betul-betul. So tak apa, kalau katakanlah ni 1500 mAh punya bateri, maknanya ini bateri pack ni adalah 1500 untuk satu stack ni lah. So satu stack 1500 dan 1500 lah. So maknanya ini adalah 3 ampere hour kalau bateri tu betul-betul ingat, kalau betul-betul dia 1500 mAh lah. Nanti kita check benda tu. So ok, ini dah internal baterinya. Saya nak ambil kesempatan kat sini, kalau katakanlah kita ada problem dengan bateri. So biasanya ramai orang yang ada problem dengan bateri, tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang tu hanya disebabkan satu sel ni dia tak balance charge so hanya sebabkan satu sel ni mungkin dekat di bawah julat dia punya capacity mungkin yang lain ni semua 3.7, yang satu ni 2.5 jadi itu adalah salah satu sebab kenapa bateri tu dia tak boleh nak charge dekat charger so kita kena charge dulu single cell tu. Cara dia, kita pakai dumb charger satu 3.7 volt dan kita chargekan ikut positif dengan negatif jadi kita boleh chargekan macam tu untuk bring up charge daripada satu bateri tu je. ok, so ini bateri internalnya. So kita pasang balik lah, kita check capacity dia. ok, untuk capacity dia saya dah check so yang ni bila discharge 2759 so ini dia punya capacity dia, so dalam 3 ampere hour lah. So memang betul lah bedanya dalam 3 ampere hour punya total capacity. Saya dah check dua-dua bateri. Satu lagi menggunakan discharger ni so untuk check dia punya capacity. So untuk discharger ni saya dapat 2500 mAh so dua-dua bateri sudah test. So maknanya dia punya actual battery capacity dia bukan 8000 memang mengarut sangat lah 8000 tu. So capacity dia ialah 2759 lebih kurang 3 ampere hour punya bateri Ok, so untuk yang first test ni kita akan test dekat tayar ni. Kereta ni kereta baru, jadi dia baru keluar daripada kilang, tak pernah lagi buka tayar dia dekat kedai ke mana-mana. So kita boleh test dia punya benda lah. Kalau ikutkan specification dia untuk kereta ni Mazda top specification untuk nut dia ialah 100 hingga 147 Nm So kita try buka terus. Saya pakai soket yang 21 size 21 ok, battery full. Saya guna mode yang auto stop bila dah longgar nanti dia akan auto stop. ok, so kita try so senang boleh buka memang senang sangat. ok, so 147 sepatutnya memang tak ada masalah lah ni. So kita try pakai yang top range punya. First ni kita set dekat 112 Nm okay.
Yang second ni kita akan set dekat 154 Yang third ni kita set dekat 182 Nm. Yang last kali ni saya akan set maksimum 210 Nm maksimum yang torque wrench ni boleh. So sekarang ni kita akan test pakai Shanda battery full dengan auto stop. Kita set dah kat situ. Okay, reverse. Okay, so kita try yang 112 dulu 112 Nm. So kita tengok. Okay, so 112 senang Sekarang kita test yang 154 Nm. Okay, so dia berat sikit tapi okey. Memang tak ada masalah lah. Yang ni memang tak ada masalah ni. So next kita akan try 182 Nm punya Dia masih boleh tapi dia dah start lama sikit baru dia nak ni. Dan yang ni maksimum torque wrench saya boleh buat 210. So 210 Nm kita tengok. Lambat sikit. Dia walaupun dia lambat sikit nak keluar, tapi boleh rasa power hentakan dia tu memang saya tahu bila tekan tu je memang boleh keluar benda ni. Kena ambil kira juga dia punya ulir dia apa semua, kalau kotor ke tak semua tu, itu pun semua kena ambil kira juga. Okay gang, so tadi kita dah tengok dia punya performance dia macam mana. Kita dah test dia punya battery, dia punya capacity. So maknanya memang bukan ni lah, dia punya spek dia memang kita tak boleh tengok lah daripada apa yang dia tulis kat sini. Macam battery dia 8000 mAh sebenarnya hanya 3 ampere hour punya battery tak bermakna apa baterinya tak kuat. Bateri macam ni okey. Apa yang saya suka pasal package ni kan, dia datang sekali dengan hard case macam kalau tengok sebelum-sebelum ni video, kalau tools tu datang dengan hard case, memang saya suka lah. Sebab apa? Senang kita nak simpan dan bawa benda ni berata-rata jadi untuk harga dia 229 tu pada saya sangat baloi. Sebab apa? Kita dapat sekali dengan hard case dan 2 biji bateri so kalau katakanlah kita beli yang Bossman hijau tu, dia hanya datang dengan satu bateri saja. Jadi kalau kita nak cari bateri lain, kita kena beli asing package dia lengkap. Jadi dia datang sekali dengan charger semua tu. Maknanya sekali kita beli 229 tu, kita dah lengkap dah, termasuk dengan soket ni so impact soket ni pun kita dapat percuma. Jadi itu lagi satu plus point lah. Fungsi dia dan ciri-ciri dia yang kita dah test semua memang mendapati lah apa yang kita perlukan untuk kalau katakanlah DIY dekat rumah, kita nak standby dalam kereta ke apa so benda ni dah memang mencukupi lah untuk kita standby dalam kereta, ataupun kita nak repair motor ke dekat rumah, kita boleh pakai benda ni. Ok, sampai di sini saja review saya. So jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kita jumpa lain kali. Ok, bye.